Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Isnin 14 hari bulan 2 2022 bersamaan dengan 12 Rajab 1443, kita dapat mulakan pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua, Abwab As-Salah, bab-bab yang mengumpulkan hadis tentang solat, sembahyang. Kita mula dengan ta'rif dulu. Tengok dalam muka surat 2. Muka surat 2 dalam kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi wa syarahu bil lughatil Jawi al-Malayu al-musamma Bahr al-Mazi. Jadi kitab jilid yang kedua ni mengandungi abwabus salah, bab-bab yang berkaitan dengan solat. Sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab sembahyang. Sedap kita guna bahasa Syekh lah. Syekh Al-Marwawi dia guna bahasa dia, kita pun baca hak dia. Bermula segala bab sembahyang, inilah tempatnya. Maknanya hadis-hadis tentang solat doa lah ni. Dan segala hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dengan ta'rif solat, definisi solat. Maka solat itu ada mempunyai makna pada lughah. Biasa kalau kita mengaji istilah definisi ni, dia akan sebut lughatan wastilahan, dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Dari sudut bahasa ada mempunyai makna dan maksudnya pada syarak. Jadi dua ta'rif, lughatan wastilahan. Maka makna solat pada lughah, kalau kita kata solatun dari sudut bahasa, ialah doa dengan baik. As-salah bermakna ad-du'a. Sebab apa dia solat dengan makna doa? Sebab solat kita ni, kita duduk semaya ni, semuanya doa belaka. Doa, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Dia doa ni ada dua kategori para jemaah. Satu dia panggil doa masalah, satu lagi doa ibadah. Doa masalah, kita tak minta apa-apa. Kita puji Allah, kita baca ya, itu dia panggil doa ibadah, doa ibadah. Kalau doa masalah baru kita minta Allahumma rzuqni, ya Allah rezekilah kepada aku, ya Allah ampunkan, ya Allah maaf. Itu dia panggil doa masalah, doa meminta. Pasal tu dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa hari Arafah. Tak minta apa tu? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak minta. Jadi kita fahamlah di sini pembahagian itu. Doa ada berbentuk permintaan dan ada berbentuk ibadat semata-mata. Maka solat ni dalam tu ada dua. Minta pun ada, ibadat saja pun ada. Qala Allah Ta'ala wa salli alaihim. Salli alaihim ay ud'u lahum, kamu berdoalah kepada mereka. Ayat ini tentang zakat. Firman Allah Ta'ala dalam Qur'annya, maka doakan atas mereka itu dengan baik. Maknanya kalau kita orang beri zakat tu, kita kena doa dengan baik pada dia. Satu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dijemput makan,
Orang panggil kita ada kenduri. Kita puasa, macam nak buat? Kita kena pergi sebab orang panggil. Walaupun puasa, ya. Nabi kata, in kana sa'iman falyusalli. Kalau kita puasa, kita pergi rumah sahabat kita panggil tadi. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, kita doakan semoga selamat sejahtera. Dua pengantin, dua mempelai bahagia sampai ke akhirnya. Allahumma barik lahum. Doa. Balik. Wa in kana fatiran falyakul. Kalau dia tak puasa, makan. Itu maknanya doa, as-salah dengan makna doa. Dan solat pada syarak. Definisi solat mengikut syarak pula makna apa? Aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir mukhtatimatun bitaslim. Iaitu solat itu dengan makna beberapa perkataan, bacaan, takbir, Fatihah, itu dipanggil bacaan, tasyahud, selawat, zikir, dan perbuatan berdiri, rokok, sujud. Itu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu definisi solat. Tamaklah kita secara ringkas sangatnya, Tuan Syekh kita ni bawa makna solat. Kita masuk kepada babu ma jaa fi mawaqitis salah. Bab nombor 1. Nombor 1, bab yang telah datang ia pada menyatakan segala waktu solat. Kita nak bincang tentang waktu solat. Nak semaya biar ada waktu, bukannya boleh semaya ikut tak terpaksa gitu kan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Tuan Syekh dia berbahasa berbunga. Telah masyhur pada orang Islam akan waktu sembahyang fardu dalam sehari semalam itu 5. Kita setiap hari, sehari semalam ada 5 waktu solat fardu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Maka hendaklah mengetahui akan satu-satu waktu itu dapatlah daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Iaitulah pengajaran ataupun Jibril datang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal waktu yang 5 solat. Demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 1. Hadis nombor 1, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Ammani Jibrilun alaihi salam indal baiti marrataini. Tuan-tuan nak baca atas ke baca bawah sama ya. Tapi ana baca bawah lalulah supaya tidak jadi panjang. Kalau tidak kita ulang 2 kali. 2 kali matan, 2 kali syarah, 2 kali terjemahan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia Ammani telah menjadi imam kepadaku, imam solat oleh Jibril denganku hal keadaannya menjadi imam ia di sisi Baitullah. Dan kata riwayat daripada Imam Syafi'i dalam Al-Um di sisi pintu Kaabah 2 kali, yakni 2 hari. Bila peristiwa ini, kata di ulama hadis, peristiwa ini selepas Isra' Mi'raj. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu Isra' terima solat. Besoknya Jibril datang. Bila? Waktu zuhur. Bermula dengan zuhur. Dia mari ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permulaan waktu solat. Hari pertama. Kemudian besok hari yang kedua dia solat di akhir waktu. Maknanya dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu solat antara ni yang kita mula semalam, yang kita buat hari ni. Lepas pada tu habis puasa. Bukan makna dia nak melewatkan solat, tetapi dia nak nyatakan waktu solat.
Masalah yang kedua, mengenal awal waktu zuhur. Timbul soalan, kita sehari semalam ni, kita mula solat kita ni, solat yang pertama dalam sehari solat apa? Kalau kita memikir, kita kata subuh tak? Subuh mula-mula. Tak. Zuhur tu nombor satu. Nombor satu bermula di zuhur. Dalilnya, tengok. Jibril datang bermula waktu zuhur. Satu. Yang kedua dalam ayat Quran, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-fajr. Fajar mari akhir sekali. Itu dalil bermula waktu zuhur. Zuhur tu nombor satu. Solat nombor satu, zuhur. Mengenal awal waktu zuhur, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla az-zuhra fil ula minhuma hina kana al-fai mithla asy-syirak. Kita ambil nombor 2 di bawah, matan di atas ada. Maka sembahyang oleh Jibril akan zuhur pada kali pertama. Daripada 2 kali itu pada waktu adalah bayang-bayang matahari itu seumpama tali kasut. Pendek bayang. Maknanya macam tali kasut ya. Condong sikit ke arah barat. Orang panggil gelincir matahari. Kan? Dalam bahasa lama dia panggil gelincir. Zawalis syams. Gelincir matahari. Matahari di tengah-tengah langit. Tak boleh solat. Gelincir sikit. Ya, sekadar syirak. Syirak itu mana tali kasut. Pendek. Jangan kasut buk. Kasut buk itu 2 meter. Panjang tali dia tu tak? Kasut biasa-biasa ni. Iaitu manakala gelincir matahari dari rambangnya, sembahyanglah Jibril dan Nabi SAW sertanya dari belakangnya, maka dapatlah tahukan awal waktu zuhur. Mana waktu zuhur bila condong ke barat sikit, zawal, zuhur. Masuk waktu zuhur. Baik, kita berpindah kepada nombor 3, mengenal awal waktu asar. Waktu asar mula bila? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma shallal 'asra hina kana zillu kulli syai'in mithlah." Kemudian Jibril sembahyang asar pada waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya. Mana bayang sama panjang dengan ni objek kita buat ni. Mana kita ambil satu benda, kita tok gini, bayang dia sama. Itu dia panggil masuk waktu asar. Mudah ya tak? Tapi masalahnya kalau hujan macam ni nak mari cari bayang kat mana? Nak cari bayang di mana? Tak berbayanglah kita. Maka dapatlah tahu akan awal waktu asar itu daripada masa bersamaan panjang sesuatu itu dengan bayang-bayangnya, kerana Jibril alaihi salam sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan awal waktu asar itu dengan demikian. Mana waktu asar bayang itu sekali ya, sama panjang, masuk dah waktu asar. Kena main sekali duduk depan tangga. Nah, waktu hari-hari panas molek tak bayar pacok tu tengok. Ana waktu ayah anda ada dulu sempat dia panggil belajar rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab ni. Macam kulit limau tu. Kita belajar kira waktu solat, kira takwim, ada. Sahabat tu hilang habis ilmu tu. Masalah yang keempat, mengenal awal waktu maghrib. Mari kita cari waktu maghrib pula. Kata Ibnu Abbas lagi radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma shallal maghriba hina wajabatis syamsu wa aftara as-sha'im." Kemudian daripada sesudah itu, daripada sudah Jibril menunjukkan awal asar dengan sembahyang pula akan maghrib pada waktu lenyap dan masuk habis bulatan matahari daripada kaki langit. Mana matahari tenggelam, dia panggil ghurub. Mana matahari dah tenggelam, tak nampak lagi matahari. Cahaya dia pantulan merah tu tak apa. Itu untuk waktu isyak.
Tapi untuk maghrib kena tenggelam semua sekali. Dan masuk habis bulatan matahari daripada kaki langit, dan waktu berbuka puasa bagi orang puasa. Mana waktu ni orang berpuasa dah buka puasa. Maka diketahuilah oleh awal waktu maghrib itu dengan masuk habis semua bulatan matahari ke dalam laut. Masuklah, kalau tidak tak jumpa masuk kita. Dan ketahuilah dengan habis masuk bulatan matahari itulah boleh orang-orang berbuka puasa. Maknanya bila matahari dah tak ada, kita buka puasa, dipersilakan makan. Masalah yang kelima, mengenal awal waktu Isyak. Kata Ibn Abbas sabda Nabi SAW, "Thumma sallal Isya hina ghaba asy-syafaq." Kemudian Jibril sembahyang Isya kerana menunjukkan awal waktunya, dan Nabi SAW dari belakangnya pada ketika hilang syafaq yang merah. Apa dia syafaq? Kita tengok langit tu, nampak merah, hilang tu semua, Isya lah tu. Nak tahu, buka tingkap tu tengok. Orang duduk rumah tu buka tingkap tengok. Tunggu sampai warna merah di langit tu hilang, Isya. Sekarang ni tak payah buka nela, tak payah buka tingkap. Buka radio, buka jam, bunyi belaka. Hilang syafaq yang merah, iaitu sabur-sabur limau. Apa dia sabur limau ni? Yang di tepi langit itu. Manakala kita duduk tepi langit tu nampak merah gitu. Habis tu habis. Dan sebab dikatakan di sini syafaq yang merah, kerana maklum di sisi orang Arab apabila dikatakan syafaq itu ialah warna merah di langit tu. Warna merah orang panggil merah di kaki langit. Kalau jumpa cari kaki lah, kalau tak jumpa cari pun tengok situ lah. Yang keenam, mengenal awal waktu subuh. Thumma sallal fajra hina baraqal fajru wa harumat ta'amu 'ala as-sha'im. Kemudian Jibril alaihissalam sembahyang fajar, yakni sembahyang subuh, hal keadaannya jadi imam, dan Nabi SAW menurutnya akan dia pada waktu memancar rupa fajar. Fajar tu keluar, dia panggil merah cerah tepi kaki langit tu. Itu dia panggil fajar sadiq. Fajar sadiq. Memancar rupa fajar di kaki langit sebelah matahari hidup, dan pada waktu haram makan atas orang-orang yang niat berpuasa. Manakala orang niat puasa, keluar fajar itu haramlah makan. Mudah ya dia punya skill. Maka ketahuilah oleh awal waktu subuh itu dengan memancar fajar dan berserak ia di kaki langit, dan ialah awal bagi waktu orang yang puasa, tiada boleh makan dan sebagainya daripada segala yang membatalkan puasa. Kita selalu dengar dalam kitab kita belajar ni, fajar sadiq, fajar kazib. Betul tak? Apa dia fajar kazib? Fajar kazib ni kalau kita tengok di langit tu dia memanjang gini. Dia naik ke atas. Cahaya tu naik gitu. Ana duk perhati, kita suka perhati waktu balik daripada Mekah. Balik daripada Mekah, kita di atas kapal terbang, kita duk tunggu subuh. Nampak dia kalau naik matahari apa ni, cahaya naik ke atas itu dia panggil fazal kazib. Fajar hak tidak subuh lagi. Bila fajar sadiq, bila pecah di kaki langit, kita nampak panjang gitu cahaya. Itu subuh. Bolehlah kalau nak solat subuh boleh. Kita orang Malaysia ni kalau balik dari Mekah mesti ikut jadual flight yang ada sekarang ni, kena solat subuh atas kapal terbang. Solat. Pergi lepas. Kalau pergi tak apa. Pergi kita solat zuhur dengan asar di KLIA. Kita akan solat maghrib dengan isya di Jeddah atau di Madinah. Tapi balik tak boleh sebab dia cross lawan matahari. Yang ni kita ikut matahari, yang ni lawan. Cepat jadi.
Mesti maya atas kapal terbang. Baik. Habislah kita mengenali awal waktu. Nombor 7, kita nak kenal akhir waktu pula bagaimana. Tanda di kitab. Tadi kita kenal awal waktu, sekarang kita nak mengenali akhir waktu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallal marrata tsaniyata az-zuhra hina kana dhillu kulli shay'in mithlahu liwaqtil 'asri bil amsi." Dan Jibril sembahyang pada kali yang kedua, yakni hari yang keduanya pula, kerana menunjukkan akhir waktu zuhur. Akan sembahyang pada waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap suatu itu seumpama bagi waktu asar kemarin. Mana waktu asar kemarin, dia solat asar bila bayang sekali bayang tak. Hari ini dia solat zuhur pun situ juga. Yang manakala habis sembahyang zuhurnya, maka bayang-bayang suatu pun sama panjanglah ia dengan suatu itu. Maknanya bukan tunggu bayang, mana di akhir waktu. Sudah maya zuhur tu, bayang pun jadi sama panjang. Itu dia panggil akhir waktu zuhur. Maka dengan pertunjukan makna dengan bimbingan Jibril alaihissalam itulah, tahulah akan awal waktu dan akhir waktu zuhur itu. Dan dengan beberapa perkataan ulama mujtahidin, ulama-ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, imam-imam yang lain itu dipanggil ulama mujtahid. Lagi bagi menambahkan tahqiqnya, penelitiannya. Jadi kita hari ni kadang-kadang budak-budak ni main-mainnya. Dia kata kita semaya subuh tak masuk waktu, maya maghrib tak masuk waktu, sebab tu kena qawi. Orang hodok kira ahli-ahli falak ni 17 dan 14 jabatan falak di jabatan mufti ni main-main dia gitu ya. Dia kata maya lawa waktu tu lah kena bala ni. Dia pening-pening budak-budak. Masalah masyarakat kita ni, kalau hok main TikTok itulah dia percaya. Sekali keluar video ni, ramai orang nanya, macam mana ustaz kita solat? Kata muda percaya ke hok tu ni? Hok takwin duk gantung di dinding tu tak percaya. Tengok. Jadi kepeningan kita mudah. Bila orang provokasi sikit, dia jadi pening selalu. Jangan mudah panik tuan-tuan, jangan mudah panik. Jumpa barang pelik, ambil selalu. Allahu Akbar. Ni duk tular pula. Ada tok wali besar. Saya tak nak sebut di kawasan, tapi dekat dengan kawasan kita ni. Orang duk tular ni internet ni. Sehari dua ni. Al-Arif Billah bagi nama tu. Allahu Akbar. Sedar kawan tu pergi masjid pun tak. Dia tak pergi masjid. Dia kata orang masjid ni tak sah semaya. Dia tengok di aras, orang masjid ni tak sah belakang semaya. Tak pergi masjid. Sekali untuk iman, sekali untuk bila tak sah. Sebab itulah kita kata, kalau di sebelah halik sana tu ada kerajaan langit, kawasan kita ni kerajaan aras. Dia tengok di aras. Tak sah semaya tu iman. Tak pergi. Berapa kali dia pejabat agama mari kita, orang keluar dalam Facebook, Al-Arif Billah ni pula dah. Pakat mari cari dia orang. Cari kerja sungguh. Manusia ni dia suka benda pelik lah. Kita kan nak suruh orang suka, kita buat benda pelik lah, senang tak? Ramah lah lupa minat. Baik, mari kita pindah pula waktu asar pula. Yang ke-8, mengenal akhir waktu asar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thumma shalla al-'asra hina kana dhillu kulli shay'in mithlaihi." Kemudian sembahyang ia akan fardu asar pada waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu 2 kali. Maknanya kita tak objek gini, bayang dia 2 kali. Dia semaya asas itu. Maka ini bukanlah akhir waktu asar, bahkan ialah akhir waktu ikhtiar pada mazhab Syafi'i dan akhir waktu mengikut mazhab Malik. Dan kata Abu Sa'id Al-Istakhri, ana kalau sebut Istakhri ni, kita bersahabat lama dengan dia. Bersahabat lama.
Hampir 5 tahun kita khidmat pada Abu Sa'id Khudri. Abu Sa'id Khudri nama dia Al-Hasan bin Ahmad, mati pada tahun 328. Dia ni salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dikenali dengan nama Ashabil Wujuh. Ulama mazhab Syafi'i yang mempunyai pandangan yang tersendiri. Dia tak terikat sangat dengan orang. Jadi ana ditugaskan oleh pihak universiti Madinah waktu mengaji dulu untuk menyediakan tesis peringkat PhD kitanya, kajian kepada Abu Sa'id Istakhri. Kita cari dalam kitab tafsir, dalam kitab hadis, dalam kitab fiqh, dapatlah terkumpul sebanyak 320 masalah pandangan dia. Salah satu di pandangan pelik ni lah hak kita nak baca ni. Ada dalam tesis kita tu 150 masalah menyalahi mazhab. Mana orang di peringkat kurun yang keempat ni dia tidak taklid dan dia berani mengeluarkan pandangan. Lepas pada tu marilah zaman-zaman beku dia panggil zaman Asrul Jumud. Pada waktu tu orang tak berani dah keluar pandangan sendiri. Dia panggil Ashabil Wujuh. Ni, Istakhri nama Ashabil Wujuh. Dia mati 328. Isteri kata Abu Sa'id Istakhri, apabila adalah bayang-bayang matahari bagi tiap-tiap suatu itu dua seumpama, jadilah qada asar seorang itu. Mana Istakhri dekat dengan mazhab Imam Malik. Jadi kita tahu waktu asar. Dan penghabisan waktu asar pada mazhab Syafi'i ialah dengan habis lenyap matahari dengan keterangan daripada hadis yang lain. Ada hadis lain yang menjelaskan. Baik para jemaah sekalian. Maknanya kita nampak sekarang ni asar ada dua waktu. Asar dua waktu. Satu dipanggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. Satu lagi waktu darurat. Waktu pilihan yang kita boleh lewatkan asar kita, jangan lebih daripada 2 kali bayang. Itu sekat tu ya boleh. Maknanya setengah orang ni dia salah faham. Dia kata selagi tak maghrib boleh lagi mayasa. Habis waktu berjabat pukul 5 keluar. Jumpa dengan kawan-kawan ajak makan teh, minum teh dulu, minum. Balik jumpa pasar malam pula, pasar. Sampai di rumah dekat dengan maghrib. Oi, nak maghrib dah, laju. Dalam hadis kata tilka salatul munafiq, itu solat orang munafik. Tunggu nak habis waktu baru solat asar. Lepas tu gopo kapah solat macam pagu ayam. Jangan buat. Jadi waktu ikhtiar, tulis itu. Waktu ikhtiar dalam mazhab Syafi'i setakat 2 kali bayang. Mana waktu matahari dah mula kuning, berarti setakat tu. Mazhab Malik habis dah waktu. Istakhri kata habis dah waktu. Kalau solat lepas pada tu qadar walaupun belum maghrib. Apa maksud waktu darurat? Waktu darurat sampai ke maghrib. Apa maksud dia? Maksud dianya kalau orang ni tertidur. Dia tidur sungguhlah, tidur sengoti kata orang. Sedar-sedar pukul 7. Astaghfirullahalazim. Pukul 7 dah. Kita pergi ambil wuduk, boleh lagi kita solat asar, tidak namakan qada. Walaupun Istakhri kata qada tapi tak qada lagi. Orang pengsan baru sedar. Orang buat pembedahan bius di hospital baru sedar. Wanita haid baru suci, boleh dia mandi, dia sembahyang asar, tidak dinamakan qada dan tidak cuai. Tapi waktu pilihan ni kena pilih, jangan duduk lebih-lebih dah. Kita salah faham lah dia kata selagi tak maghrib boleh je. Boleh je macam mana? Ingat waktu yang ada 2 waktu asar dengan isyak nanti kita bincang. Masalah yang ke-9 mengenal akhir maghrib. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Tsumma shallal maghriba liwaqtihi al-awwal." Kemudian Jibril alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat maghrib bagi waktu yang pertama, yakni semacam mana ia sembahyang maghrib dalam masalah yang keempat tadi. Dia sembahyang maghrib di awal waktu juga. Maka sembahyangnya itu bukanlah ia berbetulan dengan akhir maghrib, bahkan ia adalah waktu ikhtiar. Mana waktu pilihan maghrib awal. Walaupun maghrib itu boleh pergi sampai isyak, tapi awal itu pilihan.
Sebab itu kita kena kata bulan Ramadan eloknya kita makan dulu. Makan buah tamar, minum air, solat. Kemudian kita sudah pahmayam maghrib, kita gomok sampai ke Isyak. Lebih-lebih lagi orang rumah dipanggil orang dapur tu. Oh, nanya dia dekat-dekat dengan Isyak, jamak Isyak sekali dengan tarawih lalu. Maghrib, Isyak, tarawih tiga-tiga. Dia solat dulu. Tapi masyarakat kita ni orang kampung tak boleh solat dulu, dia lari. Sanggup tak pergi buka puasa di masjid kalau solat dulu. Makan dulu. Tak apalah. Dia orang letih kerja berat, kita raihkan dia kan. Tapi waktu tu. Maka sembahyangnya ini bukanlah berbetulan dengan akhir maghrib, bahkan ialah waktu ikhtiar jua. Maka Jibril memperbuat demikian itu ialah waktu maghrib itu tiada ada ia melainkan waktu yang satu jua atas qaul yang sahih pada mazhab Syafi'i. Iaitu daripada masa lenyap matahari sampai habisnya sekira-kira boleh mengambil air sembahyang, kemudian menutup aurat, kemudian sembahyang, kemudian bang, kemudian sembahyang. Itulah jua qadar waktu maghrib. Lihat masalah 20 yang lagi kita akan bincang nanti. Mana dalam maghrib ni ada dua masalah. Ada dua. Jadi di sini ada dua pendapat lah. Kalau tengok pendapat qaul Syafi'i yang baru, tu je waktu maghrib. Masuk waktu, ambil wuduk, azan, ambil wuduk, pakai pakaian, tutup aurat, semaya. Habis waktu. Dari pandangan lama dia kekal dengan mazhabnya kekal sampai Isyak. Jadi luah lah kalau tidak pernah kita. Sebab itulah baiklah keluar daripada khilaf itu bagus. Kita solat awal maghrib. Isu yang ke-10, mengenal akhir waktu Isyak. Thumma sallal Isya' al-akhirah hina zahaba sulusul lail. Kemudian Jibril solat Isya yang akhir pada waktu sepertiga malam. Maknanya Jibril solat Isya setelah berlalu 1/3 malam. Maka ini pun juga bukan waktu sepertiga malam itu akhir waktu Isya, bahkan ia adalah waktu fadilah atau waktu ikhtiar atas kata setengah ulama. Jadi ulama kita ni ada 3 waktu Isya. Ada kata sampai 1/3 malam. Ada riwayat kata setengah malam. Setakat tu waktu pilihan. Ada pun sampai pukul 2-3 pagi, itu bukan waktu pilihan lagi, waktu kecuaian dia panggil. Kita ni relax tak? Lepas maya maghrib tak? Oh, ada ceramah malam ni, ceramah perdana. Ceramah perdana sampai pukul 12 malam. Lepas ceramah perdana, teh tarik perdana pula. Balik-balik ke rumah pukul 2 pagi baru solat Isya. Itu sudah dikira keluar daripada waktu ikhtiar. Waktu fadilah. Ingat. Jadi dalam hadis ni, waktu fadilah, waktu ikhtiar 1/3 malam. 1/3 malam ni pukul berapa? Main matematik sikit, mana cikgu? Sekarang ni maghrib 7.20. Maghrib 7.20. Subuh 6.18. Kita tak 6.20 lah mudah. Jadi berapa jam? Berapa jam cikgu? 11 jam. 1/3 daripada pukul 11 jam. 1/3 daripada pukul 7.20 jadi pukul berapa 1/3? 8, 9 dalam pukul 10 itu. Pukul 10 lebih itu 1/3 malam dah tu. Manakala kalau kita ambil riwayat setengah malam, dia pergi ke pukul 11, pukul 12. Itu je waktu. Ni pun tak apa pukul 2 pagi, habis teh tarik, habis roti canai, gomo baru nak maya Isya, maka kita kata tidak. Jadi eloknya tuan-tuan kalau ada majlis malam, solat Isya dulu baru pergi. Maka itulah dia panggil, maka itu pun bukan juga, bukannya waktu 1/3 malam itu akhir waktu Isya, bahkan ialah waktu fadilah juga atau waktu ikhtiar mengikut sebahagian ulama. Mana waktu ikhtiar sampai 1/2 malam, sampai setengah malam. Lepas pada itu waktu darurat macam asar tadi juga. Untuk orang tertidur, untuk orang uzur, untuk orang baru sedar daripada pengsan, boleh solat.
Adapun akhir waktu bagi Isya itu ialah sebelum terbit fajar shadiq, kerana hadis Abi Qatadah yang disebutkan dia dalam Sahih Muslim. Maknanya sama lah, asar pun sampai maghrib, Isya sampai subuh waktu dia. Tapi untuk kita yang ada yang nak memilih ni setakat tu. Setakat 1/3, paling teruk 1:30 malam. Itu je. Lepas pada itu dikira terlewat. Masalah yang ke-11, mengenal akhir waktu subuh. Thumma shalla subha hina asfaratil ard. Kemudian Nabi SAW sembahyang subuh oleh Jibril pada waktu cerahnya bumi, nampak dah tanah. Maka waktu yang disampaikan oleh Jibril pada subuh itu ialah waktu ikhtiar pada sisi jumhur, kerana ada hadis yang lain menunjukkan akhir waktu subuh itu ialah terbit matahari. Mana waktu pilihan setakat cerah tanah, tapi waktu subuhnya uzur sampai ke naik matahari. Maka dengan hadis ini, jadilah hadis ini menunjukkan waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kata Ibn Abbas, summal tafata ilayya Jibril faqala ya Muhammad hadha waqtul anbiya min qablika wal waqtu fima baina hadzainil waqtaini. Dia kata, kemudian setelah habis keterangan Rasulullah sallallahu akan kisahnya, Jibril menunjukkan segala waktu sembahyang, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, berpalinglah kepadaku Jibril, kemudian ia menunjukkan segala waktu itu, maka katanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah waktu segala nabi yang dahulu daripada engkau, yakni sekalian waktu yang aku tunjuk dari awalnya sampai akhirnya ialah waktu salat nabi-nabi dahulu kala. Maknanya hari pertama Jibril solat awal waktu, hari kedua dia solat di akhir waktu, kecuali maghrib dia solat pada waktu yang sama. Sebab itulah pandangan mazhab Syafi'i yang awal, dia kata solat maghrib itu je waktu dia, pendek. Alhamdulillah, tamatlah hadis Jibril. Kata Abu Isa, dan bermula waktu sembahyang itu pada barang yang antara dua waktu ini. Celah tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan pada bab ini ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah dan Buraidah dan Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum dan Abi Mas'ud dan Abi Sa'id dan Jabir dan Amr bin Hazm dan Al-Bara dan Anas. Mana banyak rawi-rawi yang meriwayatkan tentang hadis waktu solat. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini ialah hadisun hasan, dan telah berkata guruku, siapa dia tok guru dia? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tok guru dia Bukhari itu. Tok guru pada Tirmizi. Akan yang lebih asah suatu pada menyatakan segala waktu itu daripada hadisnya ialah hadis Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Jibril yang panjang ini dikeluar oleh Tirmizi dan dikeluar oleh Imam Ahmad, dikeluar juga oleh Imam Abu Daud. Alhamdulillah, semua hadis itu sahih. Alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan, insya-Allah. Kita sambung lagi masalah yang ke-12, awal dan akhir segala waktu sembahyang fardu. Kita akan bincang dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.